Alhamdulillah. Kita sambung latihan kita minggu lepas, di mana kita berhenti pada ayat kedua. Tapi hari ini saya nak minta peserta yang hadir minggu lepas atau yang tak hadir pun yang kena tahu, sila mohon terjemah ayat-ayat di atas. Siapa boleh ni? Ayat pertama dan ayat kedua, 3, 4. So ambil satu kalau boleh. Pak Anton boleh ayat pertama. Alam naj'alil arda mihada. Bagaimana terjemahan dia? Alam naj'alil arda. Pertama, kita kena tahu berapa perkataan pada ayat itu. Kita ada hamzah istifham, lam, naj'al, al-arda mihada. Ada 5 perkataan itu kan? Apa makna salah satu perkataan itu? Naj'al itu menciptakan, Ustaz ya? Kami menciptakan. Dan dia fa'il siapa? Fa'il dia. Pelaku dia? Pelaku dia alam naj'al arda mihada. Nun di depan. Nun di depan. Dia isim ke fi'il ni? Fi'il kan? Naj'al. Jadi pelaku dia, siapa yang lakukan ja'ala ni? Siapa yang menciptakan ni? Allah ya. Ayat pada maksudnya Allah lah, tapi dari segi perkataan tu saja siapakah pelaku perbuatan tu daripada perkataan ni, nun jim ain lam, nun di depan. Jadi nun ni menandakan apa? Nun menandakan nan fi'il mudhari'. Kalau nun di depan maksud kami jadikan. Okey. Jadi kami jadikan. Ni apa? Itu apa? Bertanya, adakah? Pertanyaan tadi ya. Adakah? Itu panggil hamzah istifham. Hamzah tanya. Hamzah tanya. Hamzah nak minta faham. Hamzah istifham, hamzah tanya. Lam. Lam ada haraf jazam. Lam ialah tidak. Adakah tidak? Kami ciptakan. Al-ardo bumi ya. Bumi. Mihada hamparan bukan Ustaz? Hamparan. Boleh saya tanya, kenapa al-ardo ni membaris fathah pada dha? Dha huruf terakhir pada perkataan al-ardo. Kenapa dha tu fathah? Kenapa bukan dhamma? Ataupun kasratain, kasrah. Ya. Kenapa? Bagi isim dan sebab hamzah itu fathah bukan ya? Kejap saya. Okey, tak apa. Kalau ada suara latar tu tolong mute ya. Okey. Jadi gini. Jadi kalau kita ada ini jumlah apa? Ayat ni adalah ayat ataupun jumlah fi'liyah, fi'il. Sebab naj'al adalah fi'il. Bila dia fi'il, itu perbuatan, dia mesti ada pelaku yang melakukan perbuatan tu. Okey. Jadi perbuatan itu, siapa yang lakukan perbuatan ni? Tengok pada fi'il mudhari'nya, dia ada nun, ain, jim, lam, naj'ala. Jadi fi'il mudhari' huruf yang di depan sekali menunjukkan siapa pelakunya. Kalau ada ya, orang ketiga. Kalau ada ta, orang kedua. Kalau na atau na tu kami, aku.
orang pertama. Kan? Okey. Jadi naj'al ni pelaku dia kami. Pelaku dia dipanggil tersembunyi dalam perkataan dalam fi'il ini. Dalam perkataan itu iaitu kami nahnu. Jadi bila dia ada perbuatan, dia ada pelaku. Mesti ada pelaku. Dan perbuatan yang ada kalanya ada dia punya objek ataupun mangsa pada perbuatan itu. Okey, kadang-kadang tak ada, bergantung pada jenis perbuatan itu. Kalau perbuatan itu saya tidur, saya duduk, saya jalan, tak adalah objek dia kan. Tapi kalau saya buat, kalau kami buat, kami cipta. Cipta apa? Ada objeknya lah. Ini dipanggil maf'ul. Yang diperlakukan, maf'ul. Maf'ul maksudnya yang diperlakukan. Jadi al-ardha menjadi, kalau dalam bahasa biasa, bagi objek lah. Objek kepada naj'al. Sebab dia yang jadi mangsa penciptaan itu. Ataupun menjadi objek lah kalau mangsa. Tak berapa tepat kita panggil, nak jelaskan. Perbuatan ini kepada apa? Yang melakukannya kami. Yang diperlakukan tu apa? Yang diperlakukan ialah al-ardha, mihada. Sebab tu bila dia dipanggil, ini panggil objek atau maf'ul bihi. Yang diperlakukan dengannya. Nya itu perbuatan lah. Yang diperlakukan dengan perbuatan itu ialah al-ardha ini. Kenapa kita kata dia yang diperlakukan? Sebab tu dia mansub. Dipanggil dia mansub. Dan ini adalah kerana dia berbaris atas. Bila isim berbaris fathah pada huruf terakhirnya, maka dia adalah objek. Mihada pertama. Al-ardha ni tak ada tanwin sebab dia ada alif lam. Bila ada alif lam tak ada tanwin lah. Bila tak ada alif lam dia ada tanwin. Yang ni. Okey. Jadi ini adalah objek kepada naj'al. Jadi terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi hamparan? Itu. Okey. Kalau ayat kedua macam mana pula? Ayat kedua. Siapa boleh cuba? Ya Fili. Wa dan al-jibal. Okey. Plural gunung-gunung, gunung ganang. Ya. Autada yang dipasakkan. Pasak. Bukan yang dipasakkan. Pasak. Dia bukan isim maf'ul. Isim maf'ul maksud itu yang dipasakkan. Dia just pasakkan. Sebagai pasakan. Kan? Okey. Jadi ini. Jadi al-jibala. Apa keadaan nahu jibala ni? Apa keadaan nahu dia? Kalau isim ada 3 keadaan. Sama ada marfu, mansub, majrur. Mansub. Kenapa kita kata dia mansub? Sebab? Baris atasnya. Baris atas. Fathah pada lam. Sama juga dengan autada. Fathah ke atas. Dia jadi mansub. Kenapa dia mansub? Dia jadi objek. Objek pada apa dalam hal ni? Jibala dan autada jadi objek pada apa ni? Objek pada naj'ala tadi. Ada objek pada naj'ala. Sebab kita ada waw sini. Waw ni panggil wa'ataf. Wa'ataf dia sambung. Dia sambung. Dia satu jumlah lagi. Jadi sebab tu jibala autada menjadi mansub. Kenapa kita tahu dia mansub? Sebab dia fathah pada huruf terakhirnya. Fathah atau fathataini. Itu jadi terjemahan dia ayat ni daripada alam sampai sinilah. Adakah tidak kami jadikan bumi hamparan dan gunung ganang pasakan. Okey? Itu jumlah dipanggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kita ada 2 jenis jumlah kan, fi'liyah dengan ismiyah. Ini atas ni dua-dua jumlah fi'liyah. Okey, di bawah siapa lagi ada? Puan Duhaya boleh? Nak cuba? Bagaimana kita terjemah ayat yang kini? Wa khalaqnakum azwaja. Ada berapa perkataan pada situ?
Kita ada Wa dan waw dan khalaq. khalaq khalaqna. Khalaqna. 2 kum kum 3 Azwaja. 4. Kan? Jadi waw tu tahu dan khalaqna apa makna dia? Dia fi'il ke isim? fi'il Fi'il. Fi'il. Telah. Madi ke mudhari ke amr? Madi. Madi. Macam mana contoh dia madi? Na tu duduk, nun duduk belakang. Na di belakang. Kalau mudhari na-nya di depan, nun di depan. Di nun di belakang dia fi'il madi. Dia khalaqna apa terjemahan dia? Dan telah kami jadikan kamu. Telah kami jadikan kamu. Kamu ni kata Mereka. lain lah. Ha. Bila kamu ni domir, maksud kamu sekalian, kita lekat pada fi'il, kita lekat kan, automatik jadi maf'ul bihi. Dia mansub lah. Nahu dia mansub. Tapi dia mabni, dia domir kan. Dia tak berubah lah. Bukan kum jadi kam. Tak boleh lah kan. Tetap kum. Okey. Lepas tu azwajan Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Pun mansub juga kan? Mansub juga. Mansub juga. Sebab dia jadi objek kedua. Dia objek kedua jadi. Dan kami telah ciptakan kamu berpasang-pasangan. Atau pasangan-pasangan. Okey? Pasangan-pasangan. Okey. Ayat keempat. Puan Iliana boleh cuba? Atau nak pas? Wa ja'alna naumakum subata. Macam mana terjemah ayat tu? Bagaimana nak asingkan, nak cerakinkan. Kita ada? Okey, tak ada. Siapa yang lain boleh cuba? Silakan. Cik Hafizi ke? Pak Anton ke? Kita ada siapa? Ada Puan Zuhaya dengan ni. Pak Rahmat sabar, ada urusan tak datang. Puan Hania tak berapa sihat. Okey, jadi kita ada 4 orang lagi. Lepas tu ada 7 atau 8. Okey, tak apa. Terus. Okey, wa ja'alna naumakum subata. Macam kita nak terjemah tu. Sama juga. Saya cuba. Kita ada, silakan. Pak Anton. Okay, wa dan ja'alna fi'il madhi. Fi'il madhi. Dan telah kami buat ja'alna. Okey. Naumakum tidur. Nauma tidur. Nauma tidur. Kum kalian. Kalian. Jadi naumakum ni apa dia punya nahu ni? Apa dia punya hubungan ni? Nauma dengan kum. Yang kita dah belajar belum ni? Maf'ulun bih tadi dia. Dia maf'ulun bih. Antara maf'ulun bih antara nauma dengan ja'alna. Antara nauma dengan kum. Ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dua perkataan, dua isim yang bergabung di satu makna kan. Tidur kamu. Lepas tu subata rehat ke Ustaz? Subata ni kelihatan. Kelihatan. Okey, kelihatan. Jadi dan kami jadi okey. Beza antara ja'alna dengan khalaqna. Ja'alna ni dia jadi dia dua cipta buat menjadi cipta. Cuma ja'alna ni dia menjadikan daripada benda yang dah ada. Benda yang dah ada dijadikan lain. Macam kita daripada tepung kita buat roti. Tu dah tepung dah ada. Okey, dia macam khalaqna daripada itu khalaqna kuasa Allah jelah khalaqna. Allah daripada tak ada Allah adakan. Wa khalaqna kami ciptakan kamu. Berpasang-pasangan. Kita asalnya tak ada. Ini al-azam dia dah ada. Lepas tu Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Macam ni tidur kita dia jadikan sebagai kesihatan. Naumakum. Ini itu bezanya antara ja'alna dengan khalaqna.
Di dalam bahasa Melayu dua-dua boleh kata dibuat atau dicipta, dijadikan. Kalau lebih saya lebih suka ja'alna, jadikanlah. Kalau khalaqna, dia ciptakan. Okey, dia mencipta. Kan? Jadi itu bagian kerja. Jadi wa ja'alna naumakum subata. Nauma menjadi objek kepada ja'alna. Sebab tu nauma mansub. Kum ini dia mabni, dia dhamir, dia mudah daripada nauma. Kum, kalau nahu dia apa kalau kum? Kalau kum yang ni, kum ini dia mansub. Dia jadi objek pada fi'il. Tapi kum ini dia menjadi mudhaf ilaih pada nauma. Apa nahu dia? Kalau saya tanya nahu mesti tiga tu kalau isim, dia sama ada marfu, mansub, majrur. Apa nahu dia? Marfu. Tidak, dia majrur. Majrur. Mudhaf ilaih kan majrur. Kan? Kalau dia bukan dhamir, dia baris bawah. Okey. Jadi tapi biasanya kalau dia dhamir mabni, kita tak bincang lah. Tak bincang nahu dia apa. Kita tak nampak. Tapi kita tahu kalau dia bentuk dalam, kenapa kita kata dia mudhaf ilaih, sebab nauma isim. Nauma bukan perbuatan. Dan khalaqna ni perbuatan. Ikum ni panggil maf'ul, dia mansub. Dia jadi objek. Yang ni dia menjadi mudhaf ilaih pada namakum. Okey, ada soalan? 4 ayat ni. Tak apa, kita pelan-pelan tak apa. Ada soalan? Bagaimana bila kita nak terjemah, kita kena boleh menerangkan kenapa baris huruf terakhir perkataan itu sedemikian. Kalau al-akhdar ni dia berbaris atas, kenapa dia baris atas? Kalau baris atas sebab dia mansub lah. Bukan dia kena baris atas dia mansub, sebab dia mansub dia baris atas. Okey. Jangan kata baris atas dia mansub, kan? Sebab dia mansub dia baris atas. Kenapa dia mansub? Kerana dia jadi objek atau maf'ul kepada perbuatan sebelum ni. Naja'ala. Sama juga mihada. Dia menjadi objek kepada objek kedua. Saya macam jibala. Kenapa jibala mansub? Dapat dia mansub. Sebab tu dia bagi atas. Sebab jadi objek kepada ja'ala juga. Naja'ala. Objek itu. Waw ni panggil waw ataf. Waw dam. Waw dan. Jadi sebab tu dia bawa pengaruh naja'al ni ke sini juga. Dan autada pun mansub. Kenapa dia mansub? Jadi objek juga kepada naja'al. Jadi naja'al ni ada 4 objek. Satu maf'ul pertama, maf'ul kedua, jibala ketiga, autada keempat. Itu bagaimana kita nak kita boleh faham. Yang ini naj'al asalnya naj'alu. Kalau fi'il mudhari' asalnya marfu, iaitu dengan dhammah. Naj'alu. Dia ada lam ialah haraf jazam. Haraf jazam dia menjadikan fi'il mudhari' dhammah ditukar dengan sukun. Sepatutnya asalnya alam naj'al, sukun. Tetapi bila disambung dengan al-adha, ini tajwid lah, hamzah wasal. Jadi untuk mudahkan sebutan, sukun diganti dengan kasrah. Jadi alam naj'alil adha mihada. Okey? Jadi ni yang nahu dia patut dia naj'al. Tapi dia masuk tajwid, dia jadi kasrah. Okey? Sebab ni Quran bukan bahasa Arab. Dan Quran bahasa Arab berbeza. Berbeza. Kalau lihat apa yang saya post dekat Sahabat Baki, yang saya buku sekarang saya baca sekarang, ada kemujizatan bahasa Al-Quran. Itu memang setengah-setengah perkataan Quran masa zaman Rasulullah tu orang tak tahu perkataan tu. Allah guna pertama kali. Setengah-setengah perumpamaan pun tak pernah orang agak guna. Dan dari segi bentuk struktur ayat pun berbeza dengan tata bahasa ataupun pertuturan orang harian.
Dia bukan sama. Orang Arab bukan tak cakap macam Quran cakap. Sebab itu lebih jangan satu ayat dia tahu itu Quran, itu bukan ucapan manusia. Okey, jadi dia lebih mudah dari segi nahwu dia semua kita tahu. Okey, jadi pada ayat ketiga dan keempat sama juga kita ada azwajan. Kita ada khalaqna fil madhi sebab nun datang selepas khalaq di belakang. Jadi kami telah ciptakan kamu. Litelekat dia menjadi objek maf'ul bihi automatik maf'ul bihi. Azwajan kita tahu dia jadi objek sebab dia dalam keadaan mansub dengan fatata ini di atas ini. Fatata ini ataupun baris atas itu maka dia jadi objek kepada khalaqna. Sama juga waja'alna naumakum sabata. Ini pun fil madhi, nahnu di belakang, nun di belakang. Kami telah jadikan naumakum. Nauma mansub. Dia ada fathah. Dia ada fathah sebab dia mansub. Dia ada mansub. Jadi dia jadi objek kepada khalaqna. Dan subatan sama juga mansub jadi objek kedua. Okey? Pelan-pelan kita buat insya-Allah. Lama-lama kita berlatih istilah yang kita mungkin tak bingung sikit dan lama kita akan faham. Pengalaman yang dialami kalau tuan-tuan dan puan hadir besok kelas pagi, mereka yang hadir itu join kelas bengkel ni pada bulan Julai. Dan mereka ikuti latihan amali hampir tiap minggu, jangan miss. Dan sekarang mereka dah lancar lah. Maksudnya dah mahir kalau baca Quran tu insya-Allah dah boleh faham walaupun tak 100% bertambah baik. Jadi kita berlatih untuk memahami Quran ini, kita baca je Quran tiap hari tetapi sambil perhatikan hukum-hukum nahwu dia lah dengan perkataan-perkataan dan lama-lama kita akan bertambah mahir. Okey. Right. Okey, kita ada soalan sebelum kita pergi ayat kedua. Ayat pertama ni ada soalan, ini jumlah fi'l dia. Jadi di bawah kita bincang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kalau kita tengok ayat pertama ni, kita ulang balik ayat pertama. Macam mana? Siapa nak cuba ayat pertama atau jumlah pertama, klausa pertama. Jumlah pertama ni dia daripada depan ni sampai tanda waqaf jim sini. Jadi satu jumlah. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Okey. Siapa nak cuba silakan. Silakan. Ada 3 perkataan. Al-hajju apa makna dia? Haji, para haji. Ibadah haji. Okey. Oh, ibadah haji. Al-haji, ibadah haji. Al-hajj, the hajj. Ibadah haji, al-hajj. Lepas tu ashhurun, apa makna dia? Bulan. Ataupun dia jamak. Dia kalau bulan syahrun. Dia syahrun, ashhurun dia jamak taksir. Jamak dia tak ikut format. Dia bulan-bulan. Maklumatun. Maklumat. Dimaklumkan. Okey, kalau kita tengok satu perkataan, semua isim kan semua? Semua isim ke fi'il? Ada fi'il tak? Pertama alif lam, isim lah. Kedua ashurun, domata ini, isim lah. Kan? Maklumatun pun domata ini, isim lah. Dia semua isim. Jadi kalau ini perkataan ni, semua isim tak ada fi'il pun, dia jumlah apa? Jumlah ismiyah. Okey? Jadi kita jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah, apa kita perlu cari? Kita kena tahu mana satu subjek, mana satu predikat. Kan? Ataupun mubtada, khabar. Ya, yang dimulakan dengan cerita. Khabar tu ceritalah. Apa khabar? Khabar. Okey. Jadi kita ada
Al-hajju pun dalam keadaan marfu. Bila jumlah ismiyah, mubtada, subjek dia marfu, predikat dia pun marfu. Jadi subjek dia al-hajju, ibadah haji. Okey. Jadi ashhurun ni bulan-bulan. Dia jamak kepada syahrun. Maklumatun, ini isim apa ni maklumatun? Maklumatun. Apa huruf akar dia? Apa huruf akar dia? Alim, alama. Alama, ilmu. Ilmu, alim, ketahu. Jadi dia ada tambah mim, dia tambah waw, tambah ta di belakang ni kerana dia muannas. Dia muannas salim. Maksud dia plural feminine. Dia plural feminine. Dan dia dalam bentuk isim apa? Isim ada 3. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Isim pasif, isim aktif. Bila maklumatun ada mim tambah waw, isim apa ni? Maf'ul. Isim maf'ul, isim pasif. Isim pasif terjemahkan di. Jadi maklumat, bahasa Melayu maklumat, cuma ada ni dimaklumi. Diketahuilah, diketahui. Diketahui. Jadi ini diketahui dan dia plural sebab ashhurun ni plural. Dia menjadi sifat kepada ashhurun. Ashhurun maklumat, dia masuk sifat lah, macam masuk sifat. Ashhurun maklumatun. Ashhurun ni walaupun dari segi bentuk ejaan maskulin, tetapi orang Arab rujuk pada bulan dan khususnya ini jamak taksir. Jamak taksir feminin. Jamak taksir dirujuk sebagai hiya. Pada ini sebagai hundalan, sebagai feminin. Sebagai feminin. Jamak taksir feminin. Dan kalau ejaan biasa, kalau bukan jamak taksir, ejaan ni bentuk dia bentuk maskulin. Okey, sebab tu dia punya sifat pun bentuk feminin. Maklumatun. Dia tahu dia feminin kerana sifat dia bentuk feminin. Dia tahu ni feminin sebab ada ta maftuhah di belakang. Kan? Ta maftuhah di belakang. Jadi ashhurun maklumatun, bulan-bulan yang diketahui atau bulan-bulan yang dimaklumi. Itu terjemahan dia. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris kita ada subjek, the Hajj. Lepas tu kita taruh antara subjek dengan predikat, kita ada verb to be. Sama taruh are, is, was atau were. Dalam hal ni kita taruh are lah. The Hajj are known months. Bulan-bulan diketahui. Jadi ini jumlah ismiyah. Okey. Terus kita dah bincang yang ni minggu lepas. Faman farada fihinna al-hajj. Bila kita ada fa tu maksudnya maka. Maka tu kalau maka cakap dalam bahasa Melayu, maka dah cerita lain lah. Maka tu kesan daripada apa yang berlaku sebelumnya kan. Jadi kita boleh terjemah jumlah yang pertama, faman farada fihinnal hajj. Okey, ini ulang balik macam tu. Macam mana terjemah ni? Kita ada fa maksud dia apa makna fa? Maka man barang siapa atau siapa barang siapa. Farada ni apa? Bentuk apa dia? Isim ke fi'il? Fi'il. Dia semua isim. Ya. Jadi fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi dia punya hukum akar dia farada. Apa yang kita kenal, tahu apa maksud dia? Fardu kan, wajib. Fardu. Jadi pelaku dia siapa? Dari bentuk fi'il madi, pelaku dia siapa? Pelaku bila tu apa? Man tadi. Man, tapi dia punya ni huwa. Kan? Farada kan yang orang ketiga. Orang ketiga
dia huwa, kan? Ini besar sikit. Okey. Okey, alhamdulillah ni besar. Faman farada fihinna. Jadi farada fardu huwa. Jadi dia terjemahan dia telah apa? Fardukan. Dia telah wajibkan. Maka barang siapa dia telah fardukan. Fardukan apa? Al-Hajj. Kita tengok. Objek dia ialah isim dalam keadaan mansub. Nampak tak? Mansub tu dengan fathah tu kan. Jadi dia telah fardukan ibadah haji. Bila tak al-hajju sini dalam keadaan marfu, dan dhamma di sini kan. Yang ni dhamma, yang di depan sekali ini dhamma, maka itu adalah dia dalam keadaan dia mubtada, marfu. Yang ni dia keadaan maf'ul. Maksudnya jadi objek pada farada. Jadi bila kita ada farada, kita tahu objek dia al-hajj. Dia telah fardukan ibadah haji. Jadi fihinna ni dipanggil muta'alliqan ataupun berkaitan. Berkaitan apa? Berkaitan ibadah haji itulah, atau berkaitan dengan farada ni. Apa yang berkaitan dia? Fi, apa maksud fi? Fi apa maksud fi? Fi pada. Dalam. Boleh. Pada dalam. Hinna. Apa maksud hinna? Dia asalnya hunna. Asalnya hunna. Maksud mereka perempuan. Mereka perempuan. Ataupun feminin. Plural feminin. Kembali pada mana? Di dalam hinna. Hinna kembali kepada ashrun. Maklumat. Fi hinna. Okey. Kembali ashrun. Dia itu karena bulan feminin ya, Ustaz? Ya, bulan feminin. Itu fi hinna. Jadi terjemahan dia macam mana? Maka barang siapa ni dia telah wajibkan di dalam bulan-bulan itu ibadah haji. Okey? Nampak tak? Ibadah haji. Jadi al-hajjah ni jadi objeklah kepada farada. Okey. Lepas terus. Fala rafasa. Wa pun dan jiddan. Waw dan maksudnya cerita lain. Dia ataflah kita ambil fala rafasa. Jadi saya terangkan minggu lepas dia ada haraf khas di sini. Kalau kita cek dalam rafasa ni, dia bentuk rafasa bentuk farada. Nampak kan? Dia bentuk macam fi'il madhi. Tapi kerana dia ada hubungan unik, kerana dia la ni menjadi la nafi bil jins, dia menafikan semua jenis rafasa. Rafasa dia maksud perasaan atau perbuatan berahi. Dalam terjemahan dia bersenang-senang ataupun bersenuk-senuk dengan isteri. Kan? Rafasa. Jadi dia sebenarnya isim, asalnya rafasun. Asalnya rafasun. Tapi la ni menjadikan rafasa bermaksud la ni panggil la nafil bil jins. Kalau ada perkataan boleh la khairun, boleh juga la rafasun betul. Kalau la rafasun betul, tiada kebahagiaan. Tapi kalau la rafasa dengan satu je fathah, walaupun dia tak ada alif lam, tetap dia satu fathah saja, maksud tu pelik lah kan. Sebab tu kalau kita tak tahu, kalau saya awal baca dulu kan pun ini adalah fi'il madhi. Dan bila saya check isim, dah baru saya tahu la ni la nafil bil jins. Jadi terjemahan dia tiada sebarang perasaan atau perbuatan keberahian. Tu.
Rafasa. Jadi macam kita kata la ilaha. Terjemahan dia bukan tiada Tuhan. Terjemahan dia tiada sebarang Tuhan. Kerana ilaha. Kalau dia la ilahun, tiada Tuhan. Jadi kalau dia la ilaha, tiada sebarang Tuhan. Sama juga la rafasa, tiada sebarang kerahian. Dan wala fusuqa. Wala fusuqa bermaksud wala fusuqa Dan tiada sebarang fusuku fasik ya. Kefasikan. Kefasikan. Wala jidala. Dan tiada sebarang jidal. Pertengkaran. Pertengkaran. Ini ayat ni la ni berlaku dalam Quran tak banyak, tapi ada muncul banyak kan di sini la ilaha selalu itu. Lepas tu fil haji dalam haji. Al-haji ibadah haji lah. Ibadah haji lah. Jadi, kita ada 3 al-hajj. Al-hajj 1 marfu. Sebab dia adalah mubtada. Al-hajj kedua mansub. Sebab dia jadi objek kepada perbuatan fardhu. Al-hajj ketiga majrur. Dia jadi objek pada haraf fi. Dia majrur lah haraf fi. Lepas tu dia baris bawah. Jadi sama ada dia marfu atau dia mansub atau dia majrur, itu bergantung kepada peranan perkataan tersebut dalam ayat. Itu. Jadi nahu itu dipanggil untuk menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Kalau dia marfu, peranan dia sama ada dia menjadi mubtada, dan kalau kita ada jumlah fi'liyah, dia jadi pelaku pada perbuatan tu. Nanti di bawah kita akan tengok. Okey? Dan kalau dia jadi mansub, dia jadi objek pada perbuatan dalam jumlah ismiyah. Okey? Kalau ni rafasa ni dipanggil istilah mabni atas fathah. Ini nama khas lah. Ini jarang berlaku. Ini tak common lah. Tapi kalau ada lalah kita tahu itu just extra knowledge. Dan bila dia berbaris bawah, dia sama ada 2 keadaan. Dia menjadi majrur, jar majrur, jadi objek pada haraf sendi, atau di dalam keadaan mudhaf ilaih. Dia tak nampak mudhaf ilaih, dia jadi mudhaf ilaih, tapi tak ada mudhaf ilaih di sini. Okey? Ada soalan pada ayat ni sebelum kita pergi ayat ketiga. Jadi ini saya jelaskan semula. Jadi segi kedudukan, peranan perkataan dalam ayat akan menentukan keadaan nahwu. Okey? Boleh kita pergi ayat ketiga? Okey. Ayat ketiga, kita tengok yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ini kita belum bincang ni kan? Okey, kita ada yuridu, anrada yuridu, fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ni fi'il apa? Kenapa fi'il mudhari? Kenapa fi'il mudhari? Dia ya di depannya. Ada ya di depan. Ada ya dan huruf belakang dia dhammah. Ya. Yuridu. Jadi terjemahan yang ini dia sebab dia singular ke plural ni? Singular plural? Singular sebab tak ada waw nun di belakang. Jadi dia singular, yuridu, dia kehendaki. Okey. Allah lah. Apa nahwu Allah? Dhammah, marfu. An ialah bahawasanya adalah haraf nasab. An ialah haraf nasab. Dia haraf masuk bahawasanya. Yukhaffifa pun fi'il apa?
Fi'il apa ni? Dengan ya di depan. Madi. Fi'il ya di depan. Sorry. Mudhari. Mudhari. Tapi dia fa di belakang bukan dhamma, dia adalah fathah. Kenapa? Kerana dia menjadi objek pada an. An harf nasab. An menjadikan fi'il mudhari selepasnya mansub, iaitu dhamma ditukar dengan fathah. Lepas tu angkum. An ialah harf jar, ang dari atau tentang, kum kamu, dhamir lah. Di ankum ini jar majrur, ankum. Okey, jadi kita tengok balik. Kita ada fi'il mudhari. Lepas tu kita ada isim dalam keadaan marfu'. Allahu. Jadi satu lagi macam kat atas ni dia marfu' sebab dia mubtada. Satu lagi keadaan isim yang marfu' seperti Allahi, dia menjadi pelaku pada perbuatan sebelum. Jadi yuridu ni pelakunya adalah Allah. Jadi Allah kehendaki. Jadi Allah dah muncul selepas yuridu, walaupun kita tahu yuridu ni bentuk huwa, dia tak terjemah. Jadi kita panggil dia kosong. Dia panggil dhamir ni kosong. Dia fi'il ni kosong. Kosong daripada dhamir, tak ada dhamir. Dia tak payah kita terjemah dia hendak. Kalau kita terjemah dia hendak Allah. Dia tak boleh lah. Dia kalau terjemah Allah hendak. Allah hendak. Apa yang Allah hendak? Apa yang Allah hendak? Khafifah maksud ringan. Yukhaffifa meringankan. Meringankan. Bila jadi ini fi'il, yukhaffifa fi'il, yuridu pun fi'il, dan yukhaffifa menjadi objek pada fi'il yang ini. Sebab Allah hendak meringankan dari kamu. Jadi sebab itu kita ada an sini. An. Sebab secara umumnya objek kepada fi'il harus isim. Tapi bila kita nak jadikan objek itu adalah fi'il, objek pada fi'il yuridu adalah satu fi'il lain, itu yukhaffifu, maka kita kena pakai an. An dipanggil an masdariyah. An yang menjadikan fi'il selepasnya macam isim. Sebab tu isim ni, fi'il ni menjadi mansub. Jadi kalau terjemah dia, Allah kehendaki agar atau untuk meringankan dari kamu. Okey? Jadi itu. Lepas tu kita ada ayat ini dah bincang minggu lepas belum? Saya tak ingat. Belum Ustaz. Belum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa, jadi kita ada perkataan. Ada perkataan sini. Kita ada wa ada khuliqa al-insanu dha'ifa. Okey. Jadi wa ni apa maksud dia? Dan. Khuliqa apa? Apa ini? Isim ke fi'il? Fi'il madi. Fi'il madi. Pasif. Pasif, betul. Majhul. Fi'il madi pasif. Khuliqa. Maksudnya kalau khalaqa cipta, khalaqa dia telah cipta, tapi khuliqa dia pasif, telah dicipta. Telah dicipta. Terjemah dia telah dicipta. Siapa yang mencipta? Daripada perkataan ni dia tak tahu siapa. Okey, of course cipta yang mencipta Allah lah. Tapi daripada perkataan khuliqa ni dia tak tahu siapa yang mencipta. Sebab dia panggil al-madi majhul. Majhul maksud jahil. Jahil maksud tak tahu lah. Lepas tu kita ada al-insanu. Al-insanu. Jadi apa nahu dia? Dengan dhamma, apa maksud apa istilah dia? Al-insanu marfu. Ya, okey, dia marfu. Dan dhaifan, apa maksud dhaifan? Dhaif. Lemah. Lemah. Dalam keadaan nahwu dia adalah apa? Mansub.
Kan? Jadi al-insanu marfu dia menjadi subjek kepada khuliqa. Maksudnya dia bukan melakukan khuliqa tapi dia diperlakukan khuliqa. Dia tak dipanggil dia tak dipanggil fa'il, dipanggil naib fa'il. Naib fa'il. Sama juga kalau dalam bahasa Inggeris tetap dipanggil subjek lah, subjek pada khuliqa. Maksudnya telah dikatakan manusia dhaifan, lemah. Dhaifan ni mansub tetap jadi maf'ulun bih pada khuliqa. Walaupun khuliqa ni pasif, istilah tak digunakan sebagai maf'ulun bih, maf'ul. Dan al-insanu dipanggil naib fa'il. Tidak dipanggil fa'il, bagi naib fa'il. Okey, jadi isim tu marfu, dia boleh sama ada dia jadi mubtada atau dia khabar marfu atau dia jadi fa'il kepada perbuatan atau pelaku pada perbuatan atau dia jadi naib fa'il pada perbuatan pasif. Okey? Mansub semua jadi objek lah. Dhaifan, ankum, yukhafifah jadi objek pada yuridun pun mansub. Ya? Sebab dia ada an itu. Ankum ni dia punya mu'talikon lah dari kamu. Ya? Jadi yang ini jelas. Okey? Ada soalan pada ayat ni? Ada dua jumlah, satu jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari' maklum dan jumlah kedua fi'il madhi majhul. Okey? Ada soalan? Okey? Kalau tak ada soalan kita pergi pada ayat ke bawah, ayat di bawah. Ni. Ayat di bawah 3 dan 4 yang ini. Ya, kita ada fa maka lamma apabila jaa ini adalah fi'il apa ni? Fi'il madhi jaa. Maksudnya dia adalah telah datang. Telah datang. Kalau tak ada apa-apa dia huwa lah. Dia telah datang. Lepas tu kita ada ala keluarga. Dalam keadaan mansub. Dengan fathah pada lam. Lutin ialah majrur. Di ala lutin la tak ada tanwin, tak ada alif lam, tak ada tanwin, dan lutin majrur. Maksud dua ni apa? Apa hubungan dua ni? Dua perkataan ni. Ala lutin, apa hubungan perkataan? Ialah mudhaf ilaih. Keluarga Lut. Okey. Dia satu makna, dia tak dipisahkan. Itu panggil itu, dia tak dipisahkan, dia kena berganding. Terjemahan satu makna. Lepas tu kita ada al-mursaluna. Al-mursaluna isim ke bukan? Isim sebab ada alif lam. Kan? Okey, singular plural? Plural. Ada waw nun. Kan? Apa huruf akar dia? Rasalah. Rasimlah. Dia bentuk isim apa ni? Maf'ul. Isim maf'ul. Kenapa dinamakan isim maf'ul? Bermula dengan mu dan apa? Huruf kedua dia fathah. Huruf kedua daripada perkataan dasar. Perkataan dasarnya rasim lam. Jadi ini huruf kedua perkataan dasar. Perkataan dasarnya berbaris fathah. Jadi dia isim maf'ul. Kalau dia isim dia berbaris bawah, dia mursilun, itu jadi isim fa'il. Ini type B type B. Jadi dia isim maf'ul type B, mursalun. Jadi terjemahan dia apa? Apa terjemahan dia? Apa terjemahan al-mursalun? Golongan
yang telah dihantar atau golongan dihantar. Para rasul lah. Para rasul yang diutuskan, yang dirasulkan. Rasul tu yang messenger kan. Jadi golongan nabi bukan golongan nabi, golongan dihantar. Siapa yang masuk? Golongan yang dihantar. Maksudnya ni boleh malaikat juga. Maksudnya boleh malaikat. Dan ini dalam hal ayat ni rujuk pada malaikat. Okey? Jadi kita ada beberapa perkataan. Kita ada falamma okey depan, maka jaa telah datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Keluarga Lut ke Mursalun? Keluarga Lut. Keluarga Lut yang datang. Kenapa keluarga Lut? Kenapa dia kata keluarga Lut yang datang? Yang didatangi siapa? Kita tengok sama je macam atas. Allah yuridu. Allah menjadi pelaku pada yuridu. Sebab Allah maf'ul. Dan ja'a dalam antara ala lutin dengan mursalun, mana yang maf'ul? Mana isimnya maf'ul? Ala lutin al-mursalun. Mana maf'ul? Ala ni apa? Nahu dia. Ala ni apa nahu dia? Fathah tu. Dia apa? Ala nahu dia apa ni? Mansub lah kan? Ya, fathah. Bagi apa kan? Lutin apa nahu dia? Majrur. Garis bawah majrur. Ala lutin mudhaf mudhaf ilaih. Jadi dia mansub. Mansub dia boleh jadi pelaku ke? Jadi pelaku mesti apa? Marfu'. Di al-musalun ini marfu'. Al-musalun ini marfu' kan? Dengan waw nun. Dia kalau dia bukan marfu' dia apa? Macam mana buat? Kalau dia bukan marfu' macam mana? Di bawah tu nampak. Al-musalin. Ini bukan marfu'. Ini dia boleh jadi mansub atau majrur. Di al-musalun dia marfu'. Al-musalun marfu' dan dia boleh jadi ja'a. Okey. Mungkin tuan-tuan bingung ini plural dan ja'a ni singular. Okey. Itu dibolehkan kerana apabila fi'il yang ini ada isim yang keluar selepasnya dalam keadaan dalam marfu', maka dia kosong. Dia tak diterjemahkan dengan huwa tu, tak ada huwa situ. Cuma telah datang saja. Macam ini, yuridu Allah kendaki. Tak jemaah Allah dia kendaki. Subjek ni ja'a. Ja'a maksudnya bila dia ini al-mursalun ni walaupun plural, dia lakukan perbuatan ja'a. Ja'a ni tak ada dhamir, kosong dalamnya. Jadi al-mursalun, para utusan itu telah datang. Datang kepada siapa? Ni Allah jadi objek kan? Datang kepada keluarga Lut. Nampak tak? Jadi terjemahan dia, dan apabila telah datang para utusan kepada keluarga Lut. Dalam bahasa Arab boleh. Bahasa Arab dia boleh jadi ala lutin al-musalun, yang pentingnya nahu dia. Kalau dia dhamma, dia marfu, dia jadi pelaku. Jadi kalau ni maka apabila telah datang kepada, kalau nak cuba kalau dengan terjemah word per word, maka apabila telah datang kepada keluarga Lut akan al-musalun, akan para utusan itu.
Itu kalau terjemah word per word. Tapi tak sedap lah kalau itu bahasa klasik. Sekarang kita terjemah, maka apabila al-mursalun, para utusan itu datang pada keluarga Lut. Itu terjemah dia. Okey. Cuba kita tengok di bawah. Kita cuba tengok di bawah. Kita ambilkan ni betul lihat. Walaqad kadzaba ashabul hijr al-mursalin. Ini kau tengok dari format ayat tu atas dengan bawah dia terbalik sikit. Tapi dari bawah samalah. Waw dan laqad, la taukid, qad sesungguhnya, laqad ni dan sesungguh-sungguhnya, walaqad kadzaba, kadzabat bohong, kadzaba mendustakan. Jadi dia fi'il madhi telah mendustakan. Asalnya dia telah mendustakan. Tapi bila kita tengok di selepasnya kita ashabul hijr, ashabu sahabat-sahabat, kumpulan, golongan sama. Dalam keadaan nahu dia marfu. Dhamma pada ba. Jadi tak ada tanwin walaupun tak ada alif. Dan itu dipastikan lagi kita al-hijr dalam keadaan majrur dengan kasrah pada ra. Jadi ashabul hijr ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf iaitu sahabat hijr, sahabat gur, golongan gur. Dan al-mursalin sama juga al-mursalun di atas, sama makna isim maf'ul, cuma di atas ni dalam bentuk marfu', di bawah berbentuk mansub. Al-mursalin. Jadi golongan yang diutus juga, golongan diutus, jadi dia menjadi objek lah kepada kadzaba. Dan ashabul hijr menjadi pelaku. Jadi pelaku. Jadi kalau terjemahan dia, dan sesungguhnya ashabul hijr, golongan ataupun kaum hijr telah mendustakan para rasul. Dan sini rasul ni dia rujuk pada nabi-nabi lah. Jadi itu. Dalam dia para rasul. Jadi sama. Okey? Jadi itu bezakan kalau ayat dia fi'ilnya sama fi'il madhi, tapi kedudukan tidak menentukan dia jadi pelaku atau di perbuatan. Kedudukan perkataan dalam ayat sama dia didahulukan dia kemudian dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab tidak menentukan sama ada dia yang melakukan perbuatan atau jadi mangsa perbuatan. Dia punya nahu yang menentukan. Maksudnya kalau dia mansub dan dia ala lutin dengan mudhaf ilaih, satu makna kita ambil yang pertama. Dia mansub, jadi dia menjadi maf'ul, objek. Al-mursalun, dia marfu, walaupun dia di belakang, dia menjadi pelaku pada perbuatan. Tetap terjemahan dia, maka apabila para rasul telah datang kepada keluarga Lut. Berbanding di bawah, kita ada walaqad kadzaba, telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Yang marfu ni, ashabul hijr. Golongan dua telah mendustakan para rasul yang menjadi ni manusia dalam keadaan mansub. Ada soalan? Ada soalan? Bentar, kita lihat kejap. Okey, kita lihat kejap. Lepas tu kita sambung lagi 15 minit insya-Allah. Okey, ada soalan nak ditanyakan tadi pada ayat yang dua atas ni, 61 hingga 80 ni, surah Al-Hijr. Kalau tak ada, kita pergi yang ayat terakhir, iaitu fama bakat alaihi mussama'u wal ard
Wa ma kanu mundharin. Kita lihat sini sama juga fa maka ma tidak, dalam hal ini tidak. Mari nak tahu tidak ke apa, dia tengok konteks. Setakat ni kalau biasanya kalau dimulai dengan lepas tu ada fi'il, ma tu ma tidak. Bukan ma apa. Dan bergantung juga. Biasanya lah. Sampai sekarang saya tak tahu nak cari dia pattern. Sifir dia. Bagaimana nak tentukan tu ma apa atau ma tidak. Dan saya tanya kami orang belum ada penjelasan yang cukup meyakinkan lagi. Okey, saya belum jumpa lagi. Tak apa. Jadi ni ma tidak. Bakat. Ni bukan bakat menyanyi. Ni bakat ni fi'il madhi. Fi'il madhi kepada hiya. Mu'annas. Jadi menangis. Telah menangis. Okey. Jadi nak tahu menangis kalau kita ada macam alaihim, macam tadi kan atas ni dia panggil itu muta'alliqah yang berkaitan. Fihinna, dia ada haraf, fihinna haraf. Antara fi'il dengan maf'ul ada haraf. Itu kita ketepikan dulu. Kita ketepikan dengan kita cari dia punya pelaku atau dia punya maf'ul. Ya, jadi kita tepikan alaihim letaklah atas mereka. Kan? Lepas tu dia as-sama'u. As-sama'u isim dan keadaan maf'ul. Dengan dhamma pada hamzah. Dia as-sama'u untuk langit-langit. As-sama'u langit, langit ni langit lah. Langit. Panjang dunia di atas. Dan waw dan al-ardu marfu' juga, al-ardu bumi. Al-ardu bumi. Jadi langit dan bumi. Dan kita jumpa wa sini, waw ni dah wa ataf lah atau wa sambung cerita, dia dah cerita lain, dia jumlah lain, kita sampai sini aja. Jadi dia punya jumlah pertama, fama bakat alaihimul as-sama'u wal ardu. Bakat ni telah menangis dan rujuk kepada muannas. Dan kita ada as-sama'u langit dan kena marfu' wal ardu marfu', dia menjadi fa'il atau pelaku pada bakat. Jadi langit dan bumi dua tapi tetap bakat singular. Itu dibolehkan lah macam tadi kan. Kadzaba okey nampak singular lah, kadzaba ashabu. Macam ni ja'a tapi al-mursalun plural. Kan? Itu dibolehkan. Sebab ja'a ni dikira hanya perbuatan, tak ada dhamir dalam dia. Okey? Dibakat as-sama'u wal ardu, langit dan bumi tidak menangis. Ma bakat, tidak menangis. Alaihim, atas mereka. Ini tu dia punya kaitan. Okey? Itu senang, yang ni senang dah tahu kan macam ni jadi atas tricky sikitlah. Dia ada fa'il, dan maf'ul. Yang bawah ni tak ada maf'ul sebab menangis kan, menangis tak ada objek, sendiri menangis. Jadi dia tak ada maf'ul lah. Dia cuma ada fa'il saja, ada pelaku saja, tak ada mangsa. Okey? Dan wa ma kanu mundharin, dan tidak kanu ni dia dipanggil kanu ni kana yakunu the special case. Kalau dia panggil fi'il naqis maknanya kurang. Dan kalau dalam bahasa Inggeris ni verb to be macam was, were, is, are, itu tak dalam bahasa Inggeris panggil verb. Dia bukan verb perbuatan tapi verb to be. Macam dipanggil ni kana ni macam itulah fi'il naqis, fi'il yang kurang. Kurang maksudnya dia bukan perbuatan tetapi dia boleh jadi is atau are atau were. Jadi dalam ni were lah, kanu past tense dia plural were. And not they were. And they were mundharin diberi penangguhan, yang diberi penangguhan mundhar daripada kekuatan nundhara. Jadi diisim apa? Dha bagi fathah diisim maf'ul. Yang diberi tangguh, tapi ada ma dan tidak. Dan tidak ada pun mereka diberi tangguh.
Wa ma kanu munzarin. Jadi ini senang sikit ayat. Wa ma kanu munzarin. Jadi dia munzarin ni kenapa dia mansub? Dia kembali pada kana. Isim kana marfu, khabar kana mansub. Jadi ini kana macam kanu macam kana, dia ada plural. Di kanu dalam dia ada hum. Di hum tu menjadi isim kana, dalam kanu ni jadi hum. Adapun mereka munzarin, mereka tidak diberi penangguhan. Dalam keadaan mansub sebab munzarin jadi khabar pada kana. Ingat tak? Isim kana marfu, khabar kana mansub. Terbalik dengan inna. Ada soalan sebelum kita tangguh topik ke-6, kita pergi ke topik ke-7. Nanti topik ke-7 kita ulang lagi ni insya-Allah. Memang modul saya buat supaya dia memantap-mantapkan lagi pekan ulangan. Ada soalan? Tak ada Ustaz, kita terus Ustaz. Tak ada? Jadi kita tangguh kejap ni, saya stop